Yes. Hai. Assalamualaikum. Saya Alia Dawisha binti Kamar Azman dari kelas 4 Ibnu Sinar dan masih lagi menuntut ilmu di sekolah yang berkod AEA 5074. Ya, betul. Iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdullah. Rakan-rakan mesti tertanyakan apalah yang saya buat. Sebenarnya saya sedang mencari buku yang bertajuk Panglima Mat Salleh yang diterbitkan pada tahun 2006 lagi. Sebelum itu, rakan-rakan mesti pernah mendengarkan ungkapan yang menyatakan biar putih mata, jangan putih tulang. Tipulah kalau tak pernah dengar. Itu kan kata-kata azimat yang sering dipegang oleh para pahlawan kita. Bercakap tentang para pahlawan, sebenarnya di dalam buku ini tidaklah menceritakan tentang Panglima Mat Salleh semata-mata. Ada juga para pahlawan kita yang lain seperti Timur Toraja, Panglima Kulub dan tak dapat dilupakan juga Syarif Masyhur juga diceritakan di dalam naskah ini. Kita sedia maklum, tanah Melayu terdiri daripada 13 buah negeri dan setiap negeri itu mempunyai tokoh dan juga sejarah yang tersendiri. Sejak beratus tahun dahulu, terdapat pelbagai kejadian yang berlaku, antaranya peperangan saudara dan juga penjajahan kuasa asing seperti Portugis dan juga Belanda. Bagi memastikan keamanan dikembalikan, lahirlah beberapa tokoh yang bukan setakat berani, malah gagah dan juga perkasa. Para tokoh yang diketengahkan di dalam CD pahlawan terbilang ini lahir dalam kalangan keluarga, masa dan tempat yang berbeza. Namun, mereka masih lagi menggalas satu matlamat yang utama, iaitu menghapuskan kezaliman, mengembalikan keamanan. Sebelum saya membawa rakan-rakan menjelajahi isi buku ini dengan lebih mendalam, lebih suka saya untuk menerangkan sedikit kepribadian tentang Panglima Mat Salleh yang diceritakan di dalam buku ini. Antaranya, Panglima Mat Salleh merupakan keturunan bangsawan dan beliau juga mempunyai ilmu agama dan ilmu persilatan yang sangat tinggi. Malah, beliau juga mewarisi sifat mulia ayahandanya, Datu Balu, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat diturunkan kepada Panglima Mat Salleh, menyebabkan beliau mengutamakan hak dan keselesaan rakyat. Mari rakan-rakan ikut saya. Kita masuk ke dalam isi buku ini untuk memahami lebih mendalam tentang kisah-kisah yang terdapat dalamnya. Seperti yang saya terangkan kepada anda semua, di dalam buku ini mengandungi 4 kisah para pejuang yang dimuatkan dalam 126 helaian muka surat bercetak. Berdasarkan hasil pembacaan saya, terdapat pelbagai nilai yang boleh kita ambil dan terapkan di dalam diri kita. Tak percaya? Apa kata rakan-rakan buka muka surat 27, perenggan ketiga. Aku tak akan menyerah diri. Merupakan deritan Panglima Mat Salleh sewaktu menentang orang Inggeris. Di situ kita dapat lihat terdapatnya nilai keberanian. Masih tak percaya? Apa kata rakan-rakan buka muka surat 35, nilai ketaatan yang ditunjukkan oleh seorang nahkoda yang menyatakan, ampun tuan, kami orang Melayu pantang menderhaka kepada Sultan. Tenang. Apa kata saya beri lagi satu contoh? Cuba rakan-rakan teliti muka surat 75. Di situ rakan-rakan pasti dapat melihat nilai kebijaksanaan dalam menyusun strategi yang ditunjukkan oleh Panglima Kulub. Sekarang, rakan-rakan sudah percaya? Apa kata rakan-rakan cari dan baca buku ini? Kerana pada pandangan saya, buku ini amatlah menakjubkan. Sebab apa? Kerana buku inilah membolehkan saya untuk mengenali para pahlawan kita dengan lebih mendalam. Selain daripada itu, saya sebenarnya agak sedih dan kecewa apabila segelintir daripada masyarakat kini memandang enteng tentang pengorbanan dan usaha para pahlawan kita yang terdahulu bagi memberikan keamanan kepada kita sekarang. Perkara itu sangatlah tidak patut dilakukan oleh kita. Dan saya mengharap melalui buku ini sedikit sebanyak dapat mengembalikan nilai-nilai kecintaan kita kepada para pahlawan kita. Manalah tahu kalau rakan-rakan cuba baca buku ini, rakan-rakan jatuh cinta dengan buku ini. Dan kita bolehlah membaca dan bertukar buku selepas ini, bukan? Jadi itulah yang saya ingin terangkan dalam kisah Panglima Mat Salleh ini. Okeylah, saya rasa saya dah lambatlah ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.